Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak belajar topik bahagi masa. Kita tengok macam mana kita nak bahagi masa. Okey, tengok contoh yang pertama. 27 hari 8 jam bahagi 8. Sama juga macam darab, macam tambah, macam tolak. Tapi bahagi masa ni lebih kurang macam kita tolak tau. Okey, mula-mula kita buat pembahagi masa hari dan jam. Okey, 27 hari 8 jam bahagi 8. Cikgu tinggalkan ruang ke atas ni untuk kita kira. Okey, 8 darab 3, 24. 7 tolak 4, 3 kan. 3 ni adalah 3 hari. 3 hari kita kena tukar kepada jam dahulu. Hari kena tukar pada jam. Hari nak tukar pada jam, kita kena darab dengan 24. Cikgu dah darab kat sini. 3 hari yang kita tolak tadi ni, yang lebih, kita tak boleh pindah terus. Sebab yang belakang tu, 8 tu adalah 8 jam. Yang baki ni adalah 3 hari. Jadi kita kena tukar dahulu kepada jam. 3 hari tukar kepada jam, kita kena darab dengan 24. Jadi dapat 72 jam. 72 jam ni kita kena tambah dahulu dengan 8 yang dah ada pada asalnya. Ni 8 ni kan dah ada asalnya kan. Jadi 72 jam ni yang kita tukar. 72 jam kita tambah 8, dia jadi 80. Kita tambah dahulu, baru kita kira bahagi. Okey, 80 ni baru kita bahagi dengan 8. Okey, 8 darab 1, 8. Okey, tolak tak ada baki kan. Turunkan sifar. Jadi, 8 darab sifar, sini habis. Jadi, jawapannya 3 hari 10 jam. Ingat, kena tulis balik 3 hari 10 jam. Tulis balik 3 hari 10 jam. Jangan tinggal macam ni. Kalau kat kertas 2, kita kena tulis balik 3 hari 10 jam. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. 13 minggu. 13 minggu bahagi 7. Okey, minggu ni kita buat macam biasa dahulu. Minggu. 13 minggu. Okey. Selepas minggu adalah hari. Biasanya hari. Okey, kita tengok jawapan. Dia nak jawapan dalam apa? Kalau dia nak jawapan dalam minggu dan hari, jadi kita kena buat dalam pembahagi masa ni, minggu dan hari. Okey, kalau nak dalam hari pun kita tukar. Sebab ni dalam minggu. Diberi dalam minggu. 13 minggu. Kita bahagi dengan 7. Okey, dapat 1 kat sini kan. 7 darab 1, 7. 13 darab 7, 5. 5 ni adalah 5 minggu. 5 minggu kita kena tukar kepada hari. Sebab kita tak boleh tinggal baki. Untuk bahagi masa ni kita tak boleh tinggal, oh ada baki. Sebab selepas minggu kita ada hari. Kita ada jam. Macam tu. Jadi 5 ni kita kena tukar kepada hari. Minggu nak tukar kepada hari, kita dah belajar dahulu, kita kena darab dengan 7. 5 minggu, kita darab dengan 7, jadi kita dapat 35 hari. 5 minggu tu bersamaan 35 hari. Jadi kita letak kat sini, 35 hari. Jadi 7 darab, salah sini, 7 darab 5, 35. Jadi habislah. Jadi jawapannya 1 minggu 5 hari. Kita kena tulis balik 1 minggu 5 hari. Ataupun kalau dia nak dalam hari, jawapannya 5 hari ni kita biarkan. 1 minggu ni, 1 minggu bersamaan 7 hari. 1 darab 7, 7. 7 tambah 5 jadi 12 hari. Jika jawapan berkehendak dalam hari, kita kena jawab 12 hari. Kalau nak jawapan dalam minggu dan hari, jawapannya 1 minggu 5 hari. Okey, sekarang kita tengok contoh seterusnya. Diberi dalam tahun dan bulan. 93 tahun 6 bulan bahagi 6. Okey, kita buat pembahagi masa macam biasa, tahun dengan bulan macam ni. Okey, cikgu tinggalkan ruang untuk kita letak jawapan ke atas ni. Ni kita buat macam ni. 93 tahun 6 bulan. 93 letak pada ruangan tahun. 6 bulan bahagi 6. Okey, kita pun bahagi macam biasa. 6 darab 1, 6. 9 tolak 6, 3. Turunkan 3, 33. Jadi kita ambil 5. Jadi 30. Bakinya 3. 3 ni adalah 3 tahun. 3 tahun kena tukar kepada bulan. Kena tukar kepada bulan. 3 tahun. 1 tahun 12 bulan. Kalau 3 tahun kita kena darab dengan 12. 12 darab 3. Dapat 36 bulan.
36 bulan ni nampak cikgu tulis kat sini kan. 36 bulan yang kita tukar dari 3 tahun. Okey, pada asalnya soalan ni memang dah ada 6 bulan. Jadi kita kena tambah dahulu. 36 tambah 6. Nampak ni? Jadi jawapannya 42. 42 ni lah baru kita bahagi dengan 6. 6 darab 7, 42. So dah tak ada baki. Biasanya soalan melibatkan masa macam ni, tak ada baki. Jadi jawapannya kita tulis balik 15 tahun 7 bulan. Ingat, kalau dia nak dalam bulan sahaja, kita kena tukar pula ni. Dalam tahun ni, 15 tahun ni kita kena darab dengan 12. Lepas tu tambah dengan 7 ni. Dia tak ada nak dalam tahun je, sebab jawapan ni ada dalam bulan juga. Mesti ditanya sama ada nak dalam tahun dan bulan ataupun nak dalam bulan sahaja. Okey, sekarang kita tengok contoh yang ni. 15 dekad 6 tahun bahagi 12. Okey, macam biasalah kalau kita buat bahagi, kalau kita tak ingat sifir 12, kita buatlah sifir 12. Okey, lepas tu kita buat pembahagi masa dekad dan tahun. Ingat, tak boleh ada baki. Biasanya tak ada baki. Okey, kalau ada baki kita kena jadikan tahun. Okey, 12 ni 15 kan? Ambil 12. So bakinya 3. 3 dekad kita kena tukar kepada tahun. 3 dekad, 1 dekad bersamaan 10 tahun kan. Kalau 3 dekad kita kena darab dengan 10. Jadi 30 tahun. Ni cikgu tambah kat sini 30 tahun. 30 tahun ni kita tukar dari dekad. Okey, pada asal soalan ni memang dah ada 6 tahun. Jadi 36 tahun. 36 tahun ni baru kita bahagi dengan 12. 12, 24, 36. Jadi ambil 3, 36. Tak ada baki kan? Jadi jawapannya 1 dekad 3 tahun. Kita kena tulis balik 1 dekad 3 tahun. Okey, kalau diminta jawapan dalam tahun, kita kena tukar 1 dekad bersamaan 10 tahun tambah 3 tahun jadi 13 tahun. Okey, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. 28 abad 21 tahun bahagi 13. Ingat kita buat sifir 13 sebab kita tak ingat sifir 13. Okey, abad dan tahun kita buat pembahagi masa macam ni, abad dan tahun. Okey, tinggalkan ruang ke atas tu untuk jawapannya. Okey, kat sini bahagi 13 kan, 28 abad, kita letak ke abad. 21 tahun. Tengok cikgu tinggalkan ruang untuk jawapan. Okey, 13 darab 2 dapat 26. Bakinya 2. 2 ni bersamaan 2 abad. 2 abad kita kena tukar berapa tahun. Ingat, 1 abad 100 tahun. Jadi kalau 2 abad kita kena darab dengan 100. Jawapannya 200. Nampak ni, 200 tahun. Yang kita tukar dari 2 ni, 2 abad kita tukar pada tahun jadi 200 tahun. Pada asal soalan ni dah ada 21 tahun. Jadi kita kena tambah dahulu. 200 tambah 21 tahun jadi 221 tahun. Bahagi 13. Okey, 1, 13. 2 tolak 3, 12 tolak 3, 9. Ni dah jadi macam kita bahagi biasa. 91. 91 ada 7. 7 darab 13 dapat 91. Sini. Jadi jawapannya 2 abad 17 tahun. Biasa untuk soalan bahagi masa macam ni tak ada baki. Jika ada baki, yang baki macam ni kita pindah ke tahun. Yang kat sini takkan ada baki dah, biasanya 2 kali je. Jadi jawapannya 2 abad 17 tahun. Kalau jawapan diminta dalam tahun, kita tukar. 2 abad ni bersamaan 200 tahun kan? Jadi jawapannya 217 tahun. Untuk memastikan sama ada awak faham atau tak, untuk topik bahagi masa, cikgu nak awak buka buku teks, muka surat 163. Muka surat 163, buku teks matematik tahun 4. Buat latihan uji diri yang ni. Okey, buat 1 dan 2. Okey, tengok macam mana nak buat. Yang ni macam biasalah, macam cikgu terangkan tadi. Okey, kalau yang macam ni kan, hari dan jam ni 50 hari. Kita nak tukar dahulu kepada jam. Daripada 50 hari ni nak tukar kepada jam. Jadi kita darab 24 terus. Darab 24. Kita dapat dalam jam, baru kita bahagi dengan 16 pun boleh. Ataupun kita bahagi macam biasa dulu. Kalau yang ni kita nak tukar dahulu pun boleh. Okey, tengok. Kalau yang 2 ni, berapa lamakah masa dalam hari dan jam untuk menyiapkan sebuah rak kasut?
Okey, rak kasut, bilangan rak kasut yang disiapkan adalah 10 buah. Tempoh siap dia 15 hari. Jadi kalau kita nak tahu satu, kita kena bahagi kan. Jangan salah pula, jangan 10 bahagi 15. 15 hari yang bahagi dengan 10. Kita tengok tadi 15 hari kan. Dia kata nak siapkan 10 rak kasut 15 hari. 10 rak kasut sudah disiapkan hari dengan jam. Okey, bahagi 15 hari. Rak kasut yang disiapkan adalah 10. Untuk satu rak kasut kita nak cari berapa hari dan jam. Jadi kita darab kat sini 10 darab 1, kita bahagi kan. 10 darab 1 10. So bakinya 5. 5 ni adalah 5 hari. 5 hari bersamaan berapa jam, kita kena darab 24 darab 5. Kita tukar dahulu. 24 darab 5 dapat 120 jam. 120 jam ni kita bahagi dengan 10. Okey. Jika ada masalah, masih tak faham, boleh WhatsApp cikgu tanya. Okey, selamat. Komen faham dekat ruangan bawah.